Sebenarnya isu Palestin ni bukan untuk dijadikan perbandingan, ya. Tetapi puak-puak mereka yang suka membanding-bandingkan, ya. Buat perhimpunan pun nak banding-banding. Tengok aku bakar bendera, kau tak bakar bendera. Tengok aku tengok aku koyak-koyak gambar Perdana Menteri Israel, kau orang mana ada koyak gambar. Macam tu ke? Macam budak-budak. Ya, saya nak bagi tahu wala-wala lah, ya. Sebelum kamu bakar bendera, ya, sebelum kamu pijak bendera Israel, sebelum kamu pijak Perdana Menteri Israel, Anwar dah buat lama dah. Waktu dia pelajar lagi, dia dah buat benda yang kamu dah buat. Dia lagi awal buat pada kamu. Ya? Sampai itu dalam ABIM. Ya? Bahkan dalam pimpinan Pakatan Harapan ini, ya, mereka menentang Israel sampai mereka, ya, sampai masuk penjara. Tanya Mak Sabu, tanya Dr. Hatta Khalid Samad, arwah Salim Ayub pun dah meninggal dah. Ya? Oleh kerana mereka menentang pasukan kriket Israel sahaja. Ya? Menentang kemasukan pasukan kriket Israel ke Malaysia. Mereka berdemonstrasi, mereka ditahan dan dipenjarakan. Itu cara mereka menentang. Pasukan kriket Israel je pun, bukan pesawat. Pasukan kriket, sukan. Ditentang oleh Mak Sabu waktu itu. Masa itu dia dalam PAS lagi. Sebab itu zaman-zaman dulu, PAS ini, kita yakin dengan perjuangan mereka. Sebab mereka ada pemimpin-pemimpin yang berani. Pemimpin-pemimpin yang bukan hanya pandai bercakap, tapi berani. Penjara pun berani. Yang ada hari ni, cuba sebut dengan saya, siapa pimpinan PAS yang pernah masuk penjara hari ni? Tak ada sekor pun. Haji Hadi tak pernah masuk penjara, saudara. Usahakan penjara, lock up pun tak nak masuk. Lepas ini insya-Allah lah dia akan masuk. Ya? Haji Hadi tak pernah masuk. Ya? Berlaku pembunuhan di Mamali kerana amanat dia pun, dia tak masuk penjara. Lock up pun tak nak masuk. Tuan Brain Toman, si katik tu langsung tak masuk. Tak pernah masuk lock up pun, penjara jauh sekali. Siapa lagi? Naib Presiden dia, Dereh, Ustaz Dereh pun tak masuk. Siapa lagi? Naib Amar, lagi dah pula tak pernah masuk. Tak ada sekor pun pimpinan PAS yang di atas itu pernah diuji dengan lock-up ataupun penjara. Tak ada, saudara. Ya, kita pelik macam mana nak perjuangkan Islam, kamu tidak diuji. Sedangkan Tuhan kata, apabila kamu berjuang, kamu akan diuji dengan kesusahan. Tapi PAS tidak pernah susah. Yang ada hari ini. PAS yang pernah diuji adalah PAS di zaman almarhum Musa Fadino. Ya, di zaman almarhum Tok Guru Ni Aziz. Berapa ramai pimpinan. Bahkan anak almarhum Tok Guru Ni Aziz sendiri, Nek Adli juga pernah ditahan di ISA. Ya. Nek Adli. Bukan Nek Abduh. Nek Abduh pun tak pernah. Ini semua anak-anak manja ni. Ya. Anak-anak manja. Ya. Kalau lah askar tu dia panggil askar susu lah. Ya, askar susu. dalam parti politik, dalam PAS dia. Ni anak-anak manja ni. Nek Amar, ya. Menteri Besar Kelantan sekarang, Sanusi lagi lah. Sanusi ni. Ya, usahakan masuk penjara. Polis kutip dekat hotel pun dah rasa, ya Allah, macam dizalimi sangat. Ya, padahal kamu duduk hotel, polis bukan gari pun tangan kamu, polis panggil dia keluar. Ya, bukan digari pun, bukan dipukul sepak terajang pun, bukan ditumbuk mata pun. Panggil bagi ke balai polis. Sebab bila kami panggil, kamu tak nak datang. Ya, kita call, kamu tak nak angkat. So datang, kamu tak nak datang. Bila polis tu datang ke balai, kamu kata, kalau nak tangkap, saya tak nak datang. Ya, oleh kamu pandai sangat tunjuk lawyer buruk, maka polis jemput kamu ke hotel pukul 3 pagi. Itu pun kamu dah heboh dah ni. Saya dizalimi, saya ditekan, saya dianiayai. Baru panggil balai pun tak kena gari pun, tak kena pukul pun, tak kena kurung pun. Tak sampai 1 malam pun. Ya, dah rasa macam dianiaya sangat. Oh, manjanya lah pimpin PAS sekarang, saudara. Nak bandingkan dengan Mak Sabu, Dr. Hatta, Khalid Samad, ya? Mahfuz Omar, ramai lah yang dulu-dulu, yang sekarang berada dalam PH. Inilah mereka yang pernah diuji. Ya? Berdemonstrasi dalam pasukan kriket Israel, mereka sanggup masuk penjara. Walaupun mereka bayar denda, mereka tak bayar denda. Mereka tak nak bayar. Kerana nak lawan Israel, masuk penjara. Hari ni, ya, baru berdemo bakar bendera pun rasa hebat sangat. Baru duduk berdemonstrasi bakar bendera, dah rasa hebat sangat. Itulah rasa pejuang sangat. Tengok kami hebat pejuang. Anwar Ibrahim tu apa, buat perhimpunan Puluhan Dewan.
Itu yang saya katakan sombong. Ya. Dah lah bodoh, sombong pula tu. Ini masalah dia, saudara. Ya. Salah dia. Dah lah bodoh, sombong. Ini masalah. Tuhan cukup marah kepada orang bodoh sombong. Satu lagi, dah lah miskin, sombong pula. Ya. Dah lah negeri itu miskin. Ya. Bukan kaya pun di Kelantan. Ya. Perlis, Kedah, bukan negeri kaya pun. Sombong. Ya. Tuhan uji kamu memerintah negeri yang miskin, itu pun kamu sombong. Tak bersyukur. Tak tahu nak hormat orang. Baru berhimpun SG4 4 negeri miskin ini, ya, dipimpin oleh Saka Tua, Mahathir Mohamad, dah sombong dah. Ya, pelabur belum masuk lagi, dia dah kata apa? Nanti kalau pelabur masuk, baru padan muka Anwar Ibrahim. Bila pelabur masuk ke negeri kita, ini yang paling Anwar takut, dia kata. Belum masuk pelabur lagi, dah sombong. Kepiah tak kepala ni. Seban tak kepala. Ayat Quran ni macam air liur basi laju keluar baca. Kan? Tapi sombong. Bak kata Menteri Polis kan. Bila kita dah maju, ada pelabur masuk nanti, kita dah tak perlukan kepada kerajaan pusat. Tengok. Dalam keadaan sekarang, dia mendapat duit gaji pun minta kerajaan pusat. Dah ada dah angan-angan nak sombong. Ya. Macam mana Tuhan nak bagi senang? Belum senang lagi dah sombong dah. Ya, belum senang lagi dah ada dah cita-cita tak baik. Cita-cita nak balas dendam. Ya. Apakah dia ingat pelabur datang? Ya. Kamu tarik pelabur, tiba-tiba pelabur tu buat kilang je di Kelantan. Ya. Tu buat kilang saja di Kedah. Tu buat kilang saja di Terengganu ataupun di Perlis. Tanpa melalui kerajaan pusat. Jangan jadi bodoh. Ya, jangan jadi bodoh. Setiap pelaburan kena melalui kerajaan pusat. Kebenaran oleh kerajaan pusat. Jadi janganlah sombong. Kalau sombong, jadilah macam Sanusi. Tak ada idea nak bangunkan negeri Kedah. Hari ni dah mengelabah dah. Dah janji dengan orang buat litar lumba. 30 juta dah diluluskan di zaman Najib lagi. Zaman Najib, saudara. Najib sekarang masuk penjara. Zaman Najib jadi Perdana Menteri lagi. 30 juta dah bagi dah untuk litar ni. Dia dah belanja 10 juta. Ada balance lagi 20 juta, dia kata. Tak cukup 20 juta. 10 juta? 10 juta dah habis pakai dah. Buat apa? Buat jalan raya lah. Macam dia kata. Dia dah tahu dah tak cukup. Yang dia pergi buat jalan raya tu buat apa? Kan? Cukup dulu. Barulah rancang dia elok. Jangan dapat je duit terus buat. Tak sabar-sabar nak buat projek. Tak sabar-sabar nak bagi kat kontraktor. Buat dulu. 10 juta habis. Betul bila dah habis 10 juta, nak buat litar lumba tak cukup pula. Baki tinggal 20. Ya. Bila tak cukup, keluarlah idea paling bagus daripada Sanusi. Dia bercadang nak jual tanah. Malang, Kedah dapat menteri besar macam ni. Ya, tak ada duit je jual tanah. Tak ada duit je jual tanah. Tak ada duit je tanah. Besok lama-lama tanah pun tak ada. Mulalah sibuk nak ambil Pulau Pinang. Bila kamu dah jual tanah pun dah tak ada. Sibuklah nak ambil tanah orang. Negeri Pulau Pinang hak kami dulu. Sejarahnya hak kami. Ya. Jangan tiru macam Israel. Israel macam tu lah. Dulu tak ada tanah. Israel ni tidak ada negara asalnya sejarah. Ya, dia pergi mana-mana negara, dia perambat. Ya, Jerman hantar ke Perancis, halau dia keluar. Last kali dia dapat sikit tanah dekat Palestin. Terus dia punya. Sebab itu saya nak beritahu Sanusi, ya, pada lebih-lebih ni jangan perangai macam Israel. Ya, jaga amanah yang Tuhan bagi. Ya, tanah yang ada tu bangunkan, bukan pergi jual. Jangan nak cepat selesai masalah jual tanah. Ya? Tak cukup 20 juta. Baik-baiklah dengan PMX. Ya, dah lah tak ada duit lah orang. Taklah susah, tak payah jual tanah pun tak apa kalau kamu berbaik dengan PMX. Berapa lagi tak cukup, wahai Sanusi? Kata, ya, saya tak cukup 1 juta je lagi ni nak buat litar lumba ni. Saya dah berjanji. Dah lama dah saya janji. Ya, minta tolonglah tambah sikit 30 juta ke 40 juta. Kalau cakap elok-elok, saya rasa insya-Allah Anwar akan bagi. Ya. Tapi cakap tu besar, song. Ya.
kerajaan pintu belakang, kerajaan main belakang, alu bertemu alu. Ya? Ke Anwar apa orang miskin? Anwar ni bohong, buka mulut je bohong, buka mulut je bohong. Anwar sibuk nak hapuskan kepimpinan Tegar. Tahu apa Anwar miskin? Dia tidak pernah rasa miskin. Ini bahasa-bahasa Sanusi kepada Perdana Menteri. Sebab itu saudara, bila dia nak perlukan duit, dia malu nak pergi temu PMX. Dia malu nak bertemu. Sebab itu dalam mesyuarat Menteri Besar, bila jumpa dengan Anwar, dia tersengih-sengih macam kerang busuk. Sengih-sengih orang malu. Malu sendiri. Anwar relax, tak ada apa-apa. Dia tegur Sanusi, dia tak bermusuh. Dia tak berdendam. Menteri Besar Kelantan duduk kata apa-apa. Macam-macam Nasaruddin duduk kata dengan Anwar tu. Saya masih ingat dalam ucapan dia. Dia hentam. Sebelum Pilihan Raya, apa kata Menteri Besar Kelantan, Nasaruddin? Saya tak boleh terima banduan jadi Perdana Menteri. Tengok. Akhirnya Allah takdirkan yang dikatakan banduan itu jadi Menteri. Dan hari ini mereka berdua, Sanusi dengan Menteri Besar Kelantan, tersengih-sengih. Jumpa Anwar dalam mesyuarat Menteri Besar. Lepas itu sibuklah. Anwar tak ada masa jumpa saya apa semua. Kamu dah berlagak, dah aibkan dia, kamu telanjangkan Anwar di halayak ramai di seluruh negeri Kedah. Macam-macam. Apa lagi yang kamu tak kata tentang Anwar? Dan benda dan kain dalam seluruh semua kamu nak dedahkan pada rakyat Kedah. Hari ini kamu marah ke Anwar, tak nak jumpa kamu. Mana marah kamu, Sanusi? Sebab itu tak ada jalan dalam fikiran kamu macam mana nak bangunkan Kedah. Yang kamu fikir tak cukup duit, jual tanah. Sebab tu tak pelik kalau REE tu boleh hilang macam tu je. Dalam kawasan kamu. Orang boleh sapu macam tu je. Tak pelik saudara. Kalau ada menteri besar macam ni, saya tak pelik. Kalau REE tu boleh disapu oleh orang Cina. Tak pelik. Pasal orang kemaruk tak ada duit ni, dia sanggup buat apa saja. Sebab itu bila kita tengok apa yang berlaku hari ini sebenarnya adalah Allah nak tunjukkan kepada kita bahawa kita jangan sombong. Apatah lagi kalau kita miskin. Kita tahu negeri kita bukan negeri kaya macam Selangor. Selangor ni yang maju dan kaya pun dia tidak pernah berlagak dengan kerajaan pusat. Bukan sekarang saja, dulu. Suatu barisan nasional jadi kerajaan. Suatu barisan nasional jadi kerajaan. Suatu PN jadi kerajaan. Selangor dipimpin oleh Pakatan Harapan. Tak pernah Menteri Besar Selangor cakap besar. Walaupun Selangor adalah negeri yang paling tinggi menyumbangkan pendapatan kepada pusat. RM1 duit kita, yang kita ada RM1 sekarang ini, 30 sen datangnya daripada Selangor. Bayangkanlah. Bagaimana Selangor boleh memberikan pendapatan kepada negara. RM1 duit kita, 30 sen itu datangnya daripada Selangor. Kaya tak kaya Selangor ni. Tapi Menteri Besar tak pernah ego, tak pernah sombong. Tak ada apa Menteri Besar kata, tak apa kalau kerajaan pusat tak bantu pun kami boleh hidup sendiri. Bukan sekarang, dulu pun mereka tak pernah sombong. Walaupun waktu itu BN kerajaan pusat, Selangor PH Perintah, Selangor Pulau Pinang tak pernah sombong. Tak pernah kita mentabik dada. Oh, kamu tak bagi pun tak apa. Kami negeri yang paling maju di Malaysia. Tak ada, saudara. Tapi baru penggal berapa tahun jadi Menteri Besar di Kedah. Cakap tu seolah-olah kamu lah negeri yang paling maju, paling kaya. Sebab tu tak pelik macam-macam berlaku di Kedah. Tapi itu bila dah tertekan macam-macam lah. Sebab tu tak pelik ada adun-adun di Kedah. Bila memang Pilihan Raya buat tabung, nak sewa pejabat pun buat tabung. Kamu dah menang Pilihan Raya, nak buka pejabat pun tabung supaya orang boleh bantu sewa pejabat, nak beli perabot dan sebagainya. Tak ada idea. Tak ada idea. Sebelum jadi calon pun rakyat bantu kamu. Dah lah sebelum masa berkempen itu rakyat kamu duk tadah tabung Milo. Orang bantu nak bagi kamu menang. Bila dah menang, nak juga tabung supaya nak buka perkhidmat. Tak malu ke? Dah meminta. Sebab dah biasa meminta dan tak biasa menyumbang. Hak tu kamu takut nak serahkan kepada perjuangan. Tapi kalau hak orang, sedap kamu minta.
Ya. Sebab tu ada pemimpin PAS berceramah setiap malam duk kata tentang jihad, pengorbanan. Kalau ceramah aja, tuan-tuan dan puan-puan kaum muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, perjuangan kita ini adalah perjuangan Islam. Ya, kita masih lagi Tuhan tangguhkan dulu kemenangan kita. Dia tak kata dia kalah. Dia kata Tuhan tangguhkan dulu kemenangan kita. Jadi tuan-tuan kena berikan sumbangan kita kepada parti Islam ini. Ya. Bagi tuan-tuan pada malam ini yang ada dompet, ya, sekejap lagi unit amal akan lalu di hadapan tuan-tuan. Ya, janganlah rasa gentar dan takut. Dia macam talqin pula ni, ya. Bila datang unit amal, janganlah rasa gentar dan takut. Bertenang, bertenang, dia kata. Ya, unit amal akan membawa tin Milo. Saudara-saudara, seluk poket, keluarkan dompet saudara-saudara masuk ke dalam tin Milo tersebut. Ya, kesemuanya kami akan pulangkan kepada saudara kad pengenalan dengan lesen sahaja. Itu cara dia. Ya, dialog dia. Saya tahulah pasal saya pernah duduk dengan dia orang dulu dalam ceramah. Ya, saudara masukkan dompet saudara dalam tin Milo. Masukkan kesemuanya. Selepas ini kami akan pulangkan lesen dan kad pengenalan saudara sahaja. Maksudnya apa? Semua dia nak sapu. Dengan dompet-dompet sekali dia sapu. Macam kita pergi beli pula kan dengan dompet. Dompet ini pun ada harga dah. Masuk. Yang perempuan pula. Kaum muslimat. Saya tahu kaum muslimat tak bawa duit malam ini. Dia kata. Kaum muslimat juga nak masuk syurga kan. Dia kata kan. Jadi kepada kaum muslimat, makcik-makcik semua-semua, kakak-kakak, tak ada bawa duit tak apa. Dekat tangan kakak ni ada, lorotkan apa-apa yang ada di tangan, di leher, di telinga, leher dan di pergelangan tangan. Keluarkan kesemuanya, letakkan dalam tabung Milo. Makcik-makcik pun tak sedar lah. Lorot, terbayangkan syurga ni. Pakcik-pakcik tu pun apa lagi? Ya, habis dompet masuk dalam tabung Milo. Masuk semua sekali dalam tabung Milo. Sebab terbayangkan bidadari di syurga. Pakcik ni, bila sebut bidadari, sanggup dia. Kan? Dia masuk semua dalam tabung Milo. Kejap lagi habis ceramah, dia orang balik naik kapcai. Pakcik-pakcik ni naik kapcai, lampu pun tak ada. Kan? Tak ada duit nak tukar lampu, minta lampu. Lampu pun tak ada, pakai torchlight. Naik kapcai naik Honda Cup 70 tu kan, kawasan Feda ni bawa torchlight. Makcik yang pegang torchlight balik. Penceramah yang datang tadi naik Belfire. Penceramah yang minta tadi, yang minta pakcik-pakcik keluarkan dompet tadi, dia orang balik naik Belfire. Saudara, ini bukannya hikayat. Ini bukan hikayat. Ini benda-benda berlaku betul-betul. Betul-betul berlaku. Kalau saudara pernah duduk dengan PAS, saudara boleh akui apa yang saya sebut. Dialog-dialog yang saya sebut itu memang betul berlaku. Pernah berlaku. Sampai hari ini pun. Cuba tengok banyak pemimpin PAS yang minta sumbangan. Apakah dia nak gadaikan yang dia punya? Tak ada. Berbeza jauh daripada zaman-zaman Nabi dan juga zaman sahabat. Zaman sahabat dulu, sebelum dia minta dengan orang lain, dia sendiri, harta dia sendiri dia gadaikan. Sehingga tinggal selai sepinggang. Dia perai dulu harta dia, baru minta. Dia berbeza sekarang ini. Hak dia tak usik. Hak orang mari. Keluarga, kan? Nak jumpa bidari, macam dia punya tak ada. Gaji dia ambil semua. Welfare pakai. Tengok Nek Amar. Tak dapat jadi menteri besar, tak apa. Ambo boleh beli Alphard baru. Kan? Tak dapat jadi menteri besar, bukan bertambah susah. Tak dapat jadi besar, Alphard baru. Kan? Apa masalah? Pakcik-makcik yang sokong dia tu, dia dapat apa? Yang naik kapcai 70. Yang tak ada lampu malam ni. Yang pakai torchlight. Dah tukar lampu belum? Tukar tak tukar, tunggu Anwar bagi
bonus lah. Kan? Tunggu STR yang ditingkatkan. Kaki tangan awam dapat 2,000. Pencen dapat 1,000. Boleh lah belanja. Setelah zaman 3 bulan, Pakcik dapat apa? Kaki tangan awam dapat apa? 700. Pencen dapat 200. Harga getah 3 bulan tak pernah naik 1 sen, tak pernah naik. Zaman Anwar tak sampai setahun 2 kali harga getah dinaikkan. 2 kali tak sampai setahun dia jadi menteri 2 kali. Harga siling padi, harga lantai padi, subsidi padi. Walaupun ada krisis padi, tapi ada lagi bantuan kepada petani-petani. Ada bantuan kepada pekebun-pekebun getah. Itu pun dikata kerajaan ini zalim. Kalau kita nak senaraikan yang dia buat, saya tak tahulah. Nak apa yang dibuat, saya tak tahu. 3 bulan saya tak tahu. Nak katakan dia orang yang keras menentang Israel. Kita masih ingat waktu Haji Hadi jadi duta khas Timur Tengah. Berlaku krisis di Timur Tengah. Syria, peperangan di Syria dan sebagainya. Berlaku krisis peperangan di negeri Islam. Bila wartawan tanya pendapat dia, dia kata apa? Kerajaan Malaysia mengambil keputusan untuk berkecuali. Itu saudara boleh tengok, boleh Google. Kenyataan Haji Hadi. Berkecuali, saudara. Play safe. Sebab itu, waktu dia jadi duta khas Timur Tengah, dia tak pergi pun mana-mana persidangan yang melibatkan negara Islam. Dia tak pergi. Pemalas. Mekah tak apalah. Kalau Mekah tu orang kata nama dia dah blacklist, tak boleh pergi Mekah. Saya pun tak pasti. Kan? Tapi memang betul dah. Dah berapa lama dah dia tak pergi umrah ke Mekah ni. Tapi tak kisahlah. Tak boleh pergi Mekah pun tak apa. Takkan tak boleh pergi negara Islam yang lain. Takkan dia asyik pergi Iran aja. Seolah Iran tu kampung kamu. Sesikit-sikit Iran. Sesikit pergi Iran. Sesikit pergi Iran. Kamu bukan lahir di Iran. Apakah kamu lahir di Karbala? Persidangan Islam tak pergi. Bila berlaku krisis dia Arab, dia kata berkecuali. Dah lah berkecuali. Bolehlah benarkan pesawat Israel lalu kat dalam udara Malaysia. Hari ni nak jadi hero. Bila wartawan tanya baru-baru ni, apakah komen dia kepada kerajaan, pihak Max dalam isu Palestin, dengan muka ketawa dia dan riak sombong dia, tengok raut muka dia gelak-gelak, tak cukup keras, tak cukup keras kata. Nak keras macam mana lagi Hadi woi. Tak cukup lantang, tak cukup keras kata dia. Masalah saudara, bila kita hati kita tak betul, ada seketul daging hitam yang ada dalam hati kita, busuk hati ni, buatlah apa pun. Anwar pergi semayang Jumaat satu masjid ke satu masjid, itu pun jadi isu. Anwar baca khutbah di New York pun jadi isu. Anwar pergi majlis bersama dengan KFC kan, ada orang berlaku kontroversi baru ni, pun jadi isu. Ke sini buat jadi isu, buat benda baca khutbah jadi isu, bercakap di PBB jadi isu. Apa lagi? Anwar pakai slipper jadi isu. Anwar berdiri kereta angkat tangan jadi isu. Apa lagi yang dia sebut tentang Anwar? Kalau benda dalam kain dan seluar pun dia nak sebut, tak peliklah kan benda lain dia boleh sebut, saudara. Kan Anwar tidak pernah sentuh batang tubuh Haji Hadi yang benda-benda peribadi. Anwar hanya mengkritik Haji Hadi dari segi pendekatan dia, dari segi politik dia. Dia tak sentuh bab lain. Kalau nak sentuh banyak dalam PN ni, semburit tu kalau Anwar nak buat anytime, kalau nak bawa kes tu, nak disebarkan anytime,